بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Mak ni besar penuh. Hadis yang ke-478. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على عثمان ابن مزعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم رواه الدارقطني. Daripada Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salla ala Uthman bin Maz'un. Nabi SAW salat atas jenazah Uthman ibn Maz'un. Wa atal qabra. Dan Nabi mendatanginya kepada kuburnya. Fahatha alaihi 3 hathayatin wa huwa qaimun. Dan adalah Nabi SAW dia terjemah apa hasah? Menaburkan. Hasa tu dia ambil campak lah. Itu hasa. Fahasa alaihi 3 hasayat. 3 kali Nabi ambil tanah dengan tangan baginda, kemudian Nabi campak dalam kubur tu lah 3 kali. Wahuwa qaimun, dalam keadaan Nabi berdiri. Wahuwa qaimun rawahu Daraqutni. قال في التلخيص رواه البزار والدارقطني عن عامر بن الربيعة قال البيهقي وله شاهد من حديث جعفر عن أبيه مرسلا. diriwayatkan oleh Al-Bazzar والدارقطني daripada Amir ibn Rabi'ah. Berkata Imam Al-Baihaqi walahu syahidun min hadits Ja'far. Hadis ini ada syahid daripada hadis Ja'far. Daripada bapa dia mursala, secara mursal. ورواه الشافعي عن إبراهيم ابن محمد عن جعفر. diriwayatkan oleh Syafi'i dari Ibrahim ibn Muhammad daripada Ja'far. ورواه أبو داود في المراسيل. Abu Daud meriwayatkan dalam Al-Marasil min tariq Ibn Munzir qala Abu Hatim Abu al-Munzir majhul. قال الحافظ إسناده ظاهره الصحة وصححه ابن أبي داود والشوكاني والصديق ابن حسن خان. Hadis ini secara umum hasan. Hadis hasan. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini kerana dalam sanadnya ada Al-Qasim. Ada seorang rawi Al-Qasim ibnu Abdullah Al-Umari wa Asim ibnu Ubaidillah wa huma dha'ifan. Dan mereka berdua itu adalah dhaif. Dengan adanya syahid dan sebagainya, maka hadis ini diangkat menjadi hasan. Daripada hadis masyru' salat atas mayat, dan itu merupakan fardu kifayah sebagaimana yang telah lalu dalam hadis-hadis yang sebelum.
Kemudian masyru' ittiba'il janaiz minas salati hatta dafni. Masyru' ikut jenazah daripada salat sehingga ditanam. Wa man fa'ala zalika imanan wa ihtisaban, siapa yang melakukan demikian imanan wa ihtisaban, maka dia mendapat pahala qiratan sebagaimana hadis yang lalu. Kemudian man lam yatawalla dafni yastahibbu lahu an yahthu thalatha hasayat min turabin 'ala al-qabr iqtida'a bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesiapa yang lam yatawalla dafni, siapa yang tak dapat peluang untuk menanam mayat, maka dimustahabkan baginya ayyahthu thalatha hasayat, iaitu ambil dengan tangan sendiri campak dalam tu sebagai musyarakah, berkongsi lah. Maksudnya kita ni disuruh untuk menanam mayat dan dimustahabkan bagi orang yang hadir tolong bubuh tanah. Kalau tidak kita yang masuk dalam kubur dan ataupun pegang cangkui ke apa ke, maka hadis ni bagi tahu kepada kita pegangan tangan lah. Ambil pegang, campaklah dalam kubur tu. Oleh kerana sebagai ulama mendhaifkan hadis ni, maka sebahagian melihat ianya tidak masyru'. Tapi ulama yang menghasankan hadis ni, maka dia masuk dalam bab musyarakah. Bab musyarakah dalam menanam mayat. Itu musyarakatu fi ada'il wajib, berkongsi dalam melaksanakan kewajipan fardu kifayah tu. Wa fardu kifayah fi dafni, dan fardu kifayah dalam menanam mayat. Dan kalau sekiranya tak tak ada ruang, tak adalah apa-apa. Maksudnya dah penuh sangat orang dekat kubur tu, semua main tolak-tolak. Selagi kita masuk buat kacau je, tak payah pun tak apa. Tak payah pun tak apa. Uthman ibn Maz'un ni Abu Sa'ib seorang sahabi muhajirin, antara orang awal juga yang masuk Islam. Uthman ibn Maz'un ni antara orang awal masuk Islam, diriwayatkan lepas 13 orang. Maksud dia orang yang ke-14. Maka dia antara orang yang awal masuk Islam, dan kelebihan dia mati dulu dan Nabi salat atas jenazah dia. Dan disebut dalam riwayat juga bahawasanya Uthman ibn Maz'un ini antara yang awal ditanam di Baqi'. Orang yang antara awal yang ditanam di perkuburan Baqi'. Nabi SAW suruh sahabat angkat batu untuk bubuh menandakan kubur dia. So itu Uthman ibn Maz'un. Ada sebahagian pula menyatakan dia ini ahli ibadat, banyak puasa, banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. So hadis ni hanya bab siapa yang ada dekat area nak menanam mayat, maka dimustahabkan untuk ambil tanah dan join sekali dalam menanam mayat lah. Dalam menanam mayat. Wa an Uthman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza farigha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala astaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Daripada Uthman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farigha min dafnil mayyit, apabila dah selesai daripada tanam mayat, waqafa alaih, Nabi berdiri atas kubur itu, wa qala istaghfiru li akhikum, mohon keampunanlah kepada Allah untuk saudara kamu ini, was'alu lahu tathbit, mohon kepada Allah supaya dia ini sabat, fa innahu la'ana yus'al, kerana sekarang dia sedang disoal. Sebelum tu ada riwayat yang kita dah sebut dah sebelum ini tentang
mencampakkan tanah ni tadi, menaburkan tanah. Ashabu Syafi'i, sebahagian ulama Syafi'iyah memustahabkan bila kita campak tanah tu 3 kali, sebab hadis ni kata 3 kali. Maka hadis yang kali pertama tu kita baca minha khalaqnakum tu. Minha khalaqnakum, kemudian tanah yang kedua, kali kedua wa fiha nu'idukum, dan yang ketiga iaitu surah Taha tu. Hadis tu tak sahih. Hadis tu tak sahih. Maksudnya tak ada apa-apa bacaan waktu kita campak tanah dalam kubur tu. Yang dikatakan tadi tu istahabba ashabu Syafi'i, sebahagian ulama Syafi'iyah memustahabkan bila kita tanam, bila kita menaburkan tanah tu 3 kali tu, baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kali pertama minha khalaqnakum, kali kedua fiha nu'idukum. Secara spesifik, kali pertama minha khalaqnakum, kali kedua, kali ketiga, bacaan itu la aslalahu, tak ada asal. Ada pun hadis dalam Ahmad, Musnad Ahmad, Nabi SAW bila dia menanam Ummu Kulthum, anak baginda, putri baginda Ummu Kulthum, maka Nabi lepas tanam, dan waktu nak masukkan tanah tu, maka minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dia tak sebutlah secara spesifik pertama, kedua, ketiga tu. Hadis tu dhaif jiddan. Hadis tu dhaif jiddan. Maka tidak ada bacaan dalam kita menabur tanah dalam kubur ni. Ada sebahagian kata oleh kerana dia hadis dhaif, maka boleh digunakan dalam fadailul a'mal. Itu bukan fadailul a'mal. Satu, hadis dhaif jiddan. Yang kedua, pembahagian 1, 2, 3 tu la aslalahu, tak ada asal. Maka syarat nak beramal dengan hadis dhaif, tidak dhaif jiddan, dhaif yasir, baru boleh dalam fadail amal. Yang berikutnya, apabila kita kata kali pertama baca minha khalaqnakum, kali kedua kita baca wa fiha nu'idukum, itu telah mensyariatkan suatu syariat yang baru. Itu telah mensyariatkan suatu syariat yang baru. Maka hak ni tak boleh diamalkan. Okay, hadis yang kita baca Uthman tadi tu, ini hadis yang selalu dah kita dengar. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al, hadisun sahih. At-tasbit, kita minta ke Allah supaya dia ini tetap. Tetap, ay utlubu minallah, minta kepada Allah untuk menetapkan si mayat ini. Menetap tu maksudnya apa? Mengukuhkan dia apabila dia menjawab soalan malaikat. Iaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang berkaitan akidah lah tak? Man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuk, siapa nabi kamu? Dan sebagainya. So, kita doa kepada Allah supaya mayat ini sabat dalam akidahnya apabila ditanya oleh malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, kerana sekarang ini dia sedang disoal. Wa an Damrah ibnu Habib, ahadut tabi'in radhiyallahu anhu, disebut ahadut tabi'in, qala kanu yastahibbuna idza suwiya 'ala al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu an yuqala 'inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah 3 marrat, ya fulan qul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammadun, rawahu Sa'id ibn Mansur mawqufan
وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. Daripada Damrah ibnu Habib ahadut tabi'in qala kanu yastahibbuna, mereka suka ataupun memustahabkan, idza suwi 'ala al-mayyit qabruhu, apabila mayat itu telah dimasukkan dah ditanam, wa ansarafa an-nasu anhu an yuqala 'inda qabrihi, berkatalah di sisi kuburnya, ya fulan, wahai fulan, qul, katakanlah la ilaha illallah 3 kali. Wahai fulan, katakan la ilaha illallah. Wahai fulan, fulan tu maksudnya nama dia lah. Ya fulan, qul rabbi Allah. Kemudian wahai fulan, cakaplah Tuhanku Allah. Kemudian wa dinil Islam, agamaku agama Islam. Wa nabi Muhammadun, dan nabiku adalah Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan, dan bagi riwayat Tabrani seumpamanya daripada hadis Abi Umamah mutawwala, panjang lagi hadis ni. So hadis ni adalah hadis talqin. Hadis talqin yang orang Melayu buat itulah. So berdasarkan hadis yang kita bacakan ini dibawa secara pendek, tapi hadis ni panjang lagi. Berkata Al-Imam As-San'ani fi Subul Salam, qala fil Manar, hadha hadis ini la yashuk, tidak syak lagi bagi ahli ma'rifah, bagi ahli yang mengetahui tentang hadis, tentang kepalsuannya. Qala Ibn Al-Qayyim, walam yakun yajlis 'inda al-qabr wa yaqra'u at-talqin. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, adalah Nabi tidak duduk 'inda al-qabr, di sisi kubur, wa yaqra', dan membaca talqin, at-talqin, kama yaf'aluhu an-nas, sebagaimana orang ramai buat al-yawm, pada hari ini. Pada hari ini, pada zaman Imam Ibnul Qayyim. Dan pada zaman kini. Ammal hadithul ladzi rawahu Tabrani min hadithi Abi Umamah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada hadis Abi Umamah, wasaqahu fa hadha hadithun la yasihhu. Hadis itu tidak sahih secara marfu'. Qala San'aniyu, ويتحصل من كلام الأئمة أن التحقيق أنه ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. Berkata lagi Al-Imam As-San'ani dalam Subul Salam, maka hasil daripada kalam para a'immah, anna tahqiq, setelah diteliti bahawasanya ianya dhaif, wal amal, dan beramal dengannya itu bid'ah, wala yaghtarra, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya. So hadis ini dhaif. Dalam hadis yang panjang itu disebut lagi, apabila malaikat bertanya kepada si mayat itu, panjanglah, lepas dah ada bobang, last sekali itu, maka malaikat pun memegang tangan antara satu sama lain, maka dia lihat kepada hak yang telah ditalqinkan, maka dia kata, jom kita balik. Kerana mayat ini telah ditalqinkan, maka mayat yang telah ditalqinkan, malaikat balik je. Sebab dah ditalqin. Maksudnya apa tah? Maksudnya dia dah tahu jawapan kot. So tak ada hadis. Hadis ni dhaif, ataupun yang dalam Tabrani palsu. Dan tak ada dalam hadis yang lain Nabi buat demikian. Dan daripada hadis itu juga bin ibu, fulan bin fulanah. Daripada hadis ni juga Abi Umamah ni bin mak. Sebab tu orang Melayu kita, orang mati bin mak. Hai Abu Talhah ibn Maryam, contohlah, bin mak dia. Sedangkan seseorang itu dipanggil dengan nama bapa-bapa mereka. Bin bapa. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang melakukannya. Jangan tertipu. Maka yang sunnahnya apa? Yang sunnahnya hadis yang kita baca sebelum tadilah, iaitu minta kepada Allah, doa kepada Allah supaya mayat itu sabat,
iaitu tetap, dan juga doa yang lain-lain lah. Doa kepada mayat itu sunnah, tapi talqin tidak sunnah. Bagaimana hukum tazkirah lepas kematian? Ya? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ketika mana sedang diuruskan jenazah, Nabi duduk kat satu kawasan. Duduk. Dan bersama dengan para sahabat duduk dekat satu kawasan lapang. Maksudnya bukan atas kubur lah. Sedang mayat itu diproses, ditanam tu, maka duduklah Pak Nabi dengan para sahabat dan Nabi bagi peringatan. Maka daripada hadis tu yang diambil bahawasanya boleh untuk beri peringatan waktu kematian. Tapi dengan syarat tidak selalu. Dengan syarat tidak selalu. Tak selalu ni maksudnya apa? Maksudnya setiap kali ada kematian je mesti ada tazkirah. Setiap ada kali ada kematian je mesti ada tazkirah. Itu pun tak boleh juga. Maka setiap kali ada kematian, kadang-kadang kita buat tazkirah. Kadang-kadang tak payah buat apa-apa. Kadang-kadang, yang tadi itulah yang sunnahnya, doalah kepada si mayat ini sekian lah. Yang mana ada hutang dan sebagainya, boleh jumpa saya dan sebagainya. Itu okey je. Kan? Sekali-sekala perlu kepada peringatan, boleh untuk dilakukan. Tapi oleh kerana ramainya yang buat talqin, ramainya yang buat talqin, maka sebahagian memilih untuk bagi tazkirah. Okeylah. Okey, tapi dengan diingatkan sekali-sekala perlu ditinggalkan juga. Oleh kerana orang nak buat talqin dan sebagainya, maka kita pun bagilah peringatan. Boleh, bukan tak boleh. Tapi jangan dianggap perkara itu mesti. Jangan dianggap benda tu mesti. Maksudnya mesti wajib bagi tazkirah. Kerana kita bimbang yang ke depan, setiap kali ada kematian, dah jadi suatu sunnah baru pula. Jadi suatu sunnah baru, alamak, tak ada ustaz lah. Macam siapa nak kita tazkirah ni? Tak ada ustaz lah. Tak ada, pergi telefon tu. Susah ni, tak ada ustaz, tak ada. Maka dia dah jadi macam talqin. Dia dah jadi macam talqin. No. Jika tak ada ustaz dan sebagainya, tak payah buat. Lagi senang. Wa'an Buraidah. Berikutnya. Wa'an Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha. Rawahu Muslim. Zada at-Tirmizi fa innaha tudhakkiru al-akhirah. Zada Ibn Majah min hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa tazahhidu fid dunya. Daripada Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Dulu aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Fazuruha. Sekarang ziarahlah. Fazuruha. Dalam sebahagian nuskhah, hadis tu hadis yang berikutnya, Zada Ibn Majah tu. Zada Ibn Majah nombor lain. So sebab tu ada perbezaan nombor dalam nuskhah. Sebahagian menyatakan hadis itu sekali dengan hadis yang 481. Sebahagian mengasingkan hadis itu jadi dua hadis. So bila dia jadi dua hadis, nombor dah lari. Sebab itu nombor tak sama. Bukan maksudnya ada pertambahan hadis. Tak. Maksudnya penomboran hadis ada beza. Zada Ibn Majah min hadisi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa tuzuhida fid dunya, dan zuhudlah kamu dalam dunia. Ziyadah Ibn Majah fi sanadiha Ayyub ibn Hani qala al-Hafidh fihi layin wa ala kulli hal fal ma'na sahih.
Tambahan Ibnu Majah dalam sanadnya itu ada seorang rawi Ayyub ibn Hani. Ayyub ibn Hani qala al-Hafiz maksudnya kata Ibn Hajar fihi layin dhaif, lemah. Wa ala kulli hal, wala apapun, fal ma'na sahih, maknanya sahih. Wa tu'ayyiduhu an-nusus, dan disokong dengan nas yang lain. Wa amma ziyadat at-Tirmizi faqad rawaha wa sahhahaha. Adapun tambahan at-Tirmizi fa innaha tuzakkiru al-akhirah, maka faqad rawaha wa sahhahaha. Itu sahih. So ini yang boleh kita ambil daripada hadis ini adalah keharusan ziarah kubur. Keharusan ziarah kubur. Yang sebelumnya itu Nabi tak bagi ziarah kubur. Dan apabila adanya perintah lepas daripada an-nahi, mula-mula Nabi larang. Kemudian Nabi perintah. Dia tak membawa hukum wajib. Dia membawa hukum ibahah. Harus. Mula-mula ada larangan. Lepas larangan, jika Nabi suruh, bermaksud harus. Dia tak wajib. Dia tidak membawa al-amru lil wujub. Perintah membawa hukum wajib. Tapi tak. Setiap perintah yang datang lepas daripada larangan, maka dia tak bawa hukum wajib, dia jadi hukum harus. Al-ibahah. Wa qala ba'duhum, innal amra ba'da an-nahi yu'idu syai' ila halatihi as-sabiqah. Wal afdal an yuqal inna hadha yakhtalifu bi ikhtilafi al-hal wal maqam. Maka sebagai ulama kata yang afdalnya keadaan ini ditengok kepada hal dan keadaan. Kadang-kadang boleh juga jadi haram, kadang-kadang boleh juga jadi wajib, kadang-kadang boleh jadi harus. Sebagian ulama memilih haram bagi perempuan ziarah kubur, sebagaimana yang telah lalu dalam hadis-hadis yang lepas, iaitu la'ana az-zuwarat. Nabi la'anat kepada az-zuwarat, perempuan-perempuan yang banyak ziarah kubur. Dalam hadis ini umum, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr atau kubur fazuruha, maka ziarahlah, menunjukkan harus bagi lelaki dan wanita. Bagi lelaki dan wanita. Dan juga hadis Nabi suruh Aisyah radhiyallahu anha pergi kubur, dan Aisyah tanya, apa benda nak kena baca? Quli assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Menunjukkan perempuan harus ziarah kubur. Perempuan harus ziarah kubur. Kalau sekiranya perempuan itu menziarahi kubur dengan diyakini dia akan buat benda haram, haramlah hukum ziarah kubur. Sama juga lelaki pun sama. Kalau dia pergi ziarah kubur buat benda bid'ah, haram ziarah kubur. Dia pergi kubur je dia nak menari kat kubur. Dia pergi kubur je dia nak menari. Orang macam ni haram ziarah kubur. Dia bukan perempuan saja. Laki pun masuk dalam bab. Yang nak terkinja-kinja tu laki. Yang nak menjerit-jerit tu perempuan. Yang tak boleh tahan emosi, perempuan biasanya. Yang tak boleh tahan terkinja-kinja tu puak-puak sufi tu, kuburiyun. Puak-puak tu haram ziarah kubur sebab buat benda bid'ah, ataupun pergi sembelih kat kubur, haram hukum dia. So balik kepada keadaan ini, balik kepada keadaan orang yang nak ziarah kubur dan kedudukan setiap orang yang nak ziarah kubur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur. Ni akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairat perempuan-perempuan yang banyak ziarah kubur lah, zairat. Kalau terjemahan harfiahnya zairat, hak perempuan yang ziarah kubur. Perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Al-qubur. Akhrajahu Tirmizi wa sahhahahu Ibnu Hibban.
Hadis sahih bi syawahidihi. Hadis sahih dengan syawahidnya. Kenapa Nabi larang awal-awal ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kenapa Nabi larang awal-awal ziarah kubur? Sebab orang-orang ramai baru masuk Islam. Sebab sahabat banyak yang baru masuk Islam. Dan waktu itu adalah proses mentarsihkan akidah. Proses mengukuhkan akidah. Dalam proses mengukuhkan akidah tu, pada peringkat awal Nabi larang ziarah kubur. Kerana dibimbangi daripada menziarahi kubur itu, macam kita sebutkanlah, orang buat syirik dan orang buat bid'ah dan sebagainya. Maka di awal-awal, oleh kerana mereka itu baru saja masuk Islam, maka dibimbangi bahawasanya apabila mereka menziarahi kubur itu akan menyebabkan pergantungan mereka kepada mayat-mayat. Pergantungan mereka kepada mayat-mayat dan kubur-kubur. Setelah akidah tersikh, setelah akidah para sahabat itu kukuh, maka Nabi kata fazuruha, maka ziarahlah. Dengan ditambah dalam riwayat At-Tirmizi tadi itu, fa innaha tuzakkirul akhirah, sesungguhnya dengan menziarahi kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat dan kematian. Jadi tujuan ziarah kubur bukan pergi salat batu nisan. Tujuan ziarah kubur adalah ingatkan kepada kematian. Dan tujuan ziarah kubur ingat kepada alam akhirat. Tujuan ziarah kubur mendoakan kepada si mayat. Kalau kita faham konsep ziarah kubur, maka tak jadilah macam sebahagian orang faham. Maka dia ziarah kubur hanya kubur mak bapak dia saja. Rumah dia melalui kawasan perkuburan. So bila dia lalu, sepanjang dia duduk kat perumahan dia tu, tak pernah dia ziarah kubur sebelah tu. Sebab apa? Sebab tak ada siapa pun ahli keluarga yang ditanam dekat situ. Sebab dia rasa bahawa menziarahi kubur itu mesti ziarah kubur mak ayah, mesti ziarah kubur adik-beradik yang mati, mesti ziarah kubur tok nenek. Sedangkan umum Nabi suruh ziarah kubur. Maka apabila Nabi menyatakan kepada Aisyah, Aisyah pergi ziarah kubur, umumlah. Bukan sebabnya pergilah ziarah kubur mak kau, pergilah ziarah kubur adik kau, pergilah ziarah kubur nenek kau. Tak ada. Nabi hanya kata umum saja, pergilah ziarah kubur. Tujuannya apa? Tujuannya doakan kepada si mati. Dan bila doakan kepada si mati, dalam doa yang diajarkan kepada Aisyah itu, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Sesungguhnya kita ini insyaAllah akan menyusul. Itu tujuan ziarah kubur. Ziarah kubur ni nak ingatkan kita ni supaya kita pun nak mati ni. Nak mati dah. Kita pun akan mati. Dan ingatkan alam akhirat. Itu tujuan ziarah kubur. Sebahagian ahli bid'ah, bila dia ziarah kubur para wali. Dan bila dia ziarah kubur para wali, adakah dia nak ingat kematian ke? Tak. Adakah dia nak ingatkan alam akhirat? Tak. Dia nak jilat mayat tu kalau boleh. Kan? Sebab tu kubur wali. Kenapa kubur orang biasa dia tak nak lawat? Kan? Sebelah sini kubur wali, sebelah sini kubur orang biasa. Tak ada dia pergi kubur orang biasa. Dia akan pergi kubur haknya ni tuan guru ni. Sebab tuan guru. Sebab dia wali Allah. Sebab dia macam-macam. Dan bila dia pergi ziarah kubur tertentu yang dianggap keramat dan wali Allah, apa yang dia nak daripadanya? Dah tentulah dia nak berkat tu. Dan ada kepercayaan kubur ini lebih berkat daripada kubur orang lain. Kubur ini lebih berkat daripada kubur orang awam.
kubur ini lebih berkat dan lebih mustajab doa daripada kubur Mamat sebelah ni. Iktiqad itulah yang salah tu. Bila kita kata larang, dia kata, Nabi pergi ziarah kubur. Dia guna dalil umum. Dalil umum ziarah kubur. Nabi suruh ziarah kubur. Tapi dia berziarah kubur dengan i'tiqad tertentu. Bila dia ziarah kubur bukan nak ingat alam akhirat, tapi nak ambil keberkatan, nak tawassul kepada hak yang mati dalam kubur. Kalau benda ni pun tak boleh nak faham, atau buat-buat tak faham, tak tahu nak cakap apalah. Kan? Tak tahu nak cakap apa. Jika sekiranya engkau kata nak ingat alam akhirat dan sebagainya, kenapa kubur tertentu? Dan kenapa kubur terpilih? Tidak kubur-kubur yang lainnya. Maka macam kita sebut tadi lah. Bila kubur tu tak ada kena-mengena dengan kita, lalu je. Haram. Doa pun haram. Lalu je lah, tak pilih. Lalu. Tak ada dah bagi salam. Kan? Sedangkan setiap kali lalu kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin. Setiap kali lalu. Bukannya hari-hari tertentu saja, iaitu hari tanam mayat. Hari ni ada orang meninggal. Siapa meninggal? Ni kawan kita ni. Waktu itulah dia pergi kubur dan dia bagi Assalamualaikum ya ahlad. Yang dia lalu setiap hari nak pergi makan tu, dia nak pergi makan kat restoran yang dia suka tu, tapi melalui kubur. Bila melalui kubur, haram apa pun nak ingat apa-apa tak ingat. Dia ingat tom yam dia je. Perut lapar. Itu konsep yang tak betul. Maka datanglah pesta pergi ke kubur hari raya. Sebab apa? Sebab khas kubur mak ayah. Selain hari raya, mak ayah dia itu tak didoakan pun. Hanya setahun sekali, setahun 2 kali. Dah lah, setahun sekali je. Hari raya haji tak pergi kubur. Hari raya fitri je dia pergi kubur. Hari raya haji dah tak pergi kubur. Maka setahun sekali saja dia mendoakan untuk mak ayah dia. Setahun sekali lah dia hanya baca Yasin untuk mak ayah dia di sisi kubur. Hari lain haram. Sembahyang pun tak. Tak ada dia nak ingatnya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Tak ada, haram. Antara orang yang menziarahi kubur mak ayah dia setahun sekali, itulah baru dia ingat nak doa kat mak ayah dia nak menangis. Dengan orang anak saleh yang setiap kali dia mendoakan untuk mak ayah dia, walau dia tak ziarah kubur, mana lagi bagus? Hak yang kedua lah. Kerana kita tak disuruh menziarahi kubur khas. Tapi kalau dah dia doakan untuk mak ayah dia setiap kali dia salat paling kurang, itu dah bagus dah untuk dia dah. Walau dia 10 tahun tak pergi kubur mak ayah dia. Walau 10 tahun dia tak pergi kubur mak ayah dia. Tapi dia doa setiap kali, dia tak pernah lupa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak pernah dia lupa untuk doa mak ayah dia. Itu yang sepatutnya. Habis tu tak pergi cuci kubur. Tak payah, kubur sekarang cantik. Dah ada orang dah tolong cuci. Dah ada orang tolong tebas pokok-pokok. Dah cukup. Jangan salah faham. Bukan tak boleh ziarah kubur mak ayah. Boleh. Tapi kena faham konsep ziarah kubur yang Nabi suruh. Iaitu nak ingat. Salam. Ada orang ni. So, tujuan ziarah kubur tadi itu adalah untuk mengingatkan kepada alam akhirat, untuk mengingatkan kepada kematian dan sebagainya. Setiap kali kita pergi tanam mayat pun, itu pun mesti insaf. Itu pun mesti kita ingat bahawasanya kita ini akan menyusul. Okey, tadi?
la'ana zairatil qubur ni tadi, macam kita sebutkan tadilah. Keadaan orang menziarah kubur ini banyak-banyak keadaan lah. So kalau dia ziarah kubur dengan keadaan-keadaan yang mengundang kepada syirik dan khurafat, haram. Kalau dia ziarah kubur dalam keadaan mengingatkan kematian dan mengingatkan alam akhirat, disuruh sunat, bahkan mustahab. Ada buat program duduk dalam kubur. Dululah, sekarang aku tak tahulah ada lagi, kita ada. Dia pergi kuih kubur, dia buat majlis, bukan, apa nama, camp. Camp, apa nama, camp budak-budak ni. Dia pun pergi kuih satu liang, dia pergi bubuh budak tu. Tak payahlah. Ni nak suruh dia ingat mati ke nak suruh dia menangis? Takut. Hak tu tak ada faedah. Hak tu bid'ah pula lagi ada. Jadi hikmah larangan perempuan ni, bagi sebagian ulama yang melarang perempuan ni, hikmah dia apa? Hikmah dia sebab perempuan ni dia punya emosinya lembut. Dia punya keadaannya mudah untuk pecah. Mudah untuk menangis, mudah untuk tidak terkawal. Maka itu sebab sebahagian para ulama tidak mengharuskan bagi perempuan ziarah kubur. Ada pula sebahagian orang buat travel menziarahi kubur. Ini dah bab lain pula dah. Ziarah kubur sunnah. Buat program untuk ziarah kubur ke kubur, bid'ah. Kadang-kadang travel umrah dia highlightkan bukan ibadat umrah, tapi dia highlightkan ziarah kubur Nabi. Adakah benda itu salah? Sebahagian travel agent, dia meng-highlightkan ziarah kubur Nabi, maka tidak ada hadis. Tak ada hadis yang sahih. Mailah ziarah kubur aku. Yang ada, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kau bersafar, banyak safar ataupun melebih-lebih dalam musafir, melainkan illa ila salasati masajid, melainkan 3 masjid. Itu ada. So kita pergi Masjid Nabawi, pergi kubur ke pergi masjid? Masjid lah. Dan fadilatnya adalah fadilat ziarah masjid atau solat di dalamnya, bukan fadilat kubur tu. Maka Masjid Haram 100,000, Masjid Nabawi 1,000, Masjid Al-Aqsa 250. Salat di dalamnya, maka kita disuruh la tashuddur rihal illa ila salasati masajid, kerana kelebihan masjid-masjid ni, bukan kerana kelebihan kubur-kuburnya. Dia kata pergi Masjid Nabawi sebab semata-mata nak ziarah kubur Nabi. Ataupun siapa, dia kata apa ni pokok ni, dia kata bid'ah pula kalau kita pergi Madinah berniat untuk pergi kubur Nabi, bid'ah. Habis kalau pergi Masjid Haram, kita pergi kubur, ada kubur kat Masjid Haram tu? Tak ada. Kita disuruh pergi kat Masjid Haram kerana kelebihan yang Allah sediakan, salat dalam Masjid Haram. Samalah Masjid Nabawi. Jika tidak ada kubur Nabi pun dekat situ, maka kita ziarah Masjid Nabawi. Adakah kita disuruh pergi ziarah Uhud? Tak kan? Uhud siapa tak pergi, tak ada masalah. Apa ni dah pergi ni, tak pergi ziarah Uhud? Tak disuruh. Tak disuruh ziarah Khandaq. Parik pun tak ada.
Tak disuruh ziarah Badar. Tapi nak pergi ambil feel, itu lain. Nak tengok tempat perang, okay, no problem. Kan? Tapi kita pergi Masjid Nabawi adalah kerana kita disuruh pergi situ dan salat di dalamnya 1000. Dah tentulah apabila sampai dekat Masjid Nabawi, takkanlah tak ziarah kubur. Bila dah sampai Masjid Nabawi, ziarahlah kubur, apa masalahnya? Bukan kita larang ziarah kubur. Tapi bukan niat pergi Masjid Nabi itu sebab nak pergi kubur Nabi. Kalau sebab nak pergi kubur Nabi, COVID. Dah tak boleh masuk dah. Dah tak ralat. Tak dapat ke kubur Nabi. Oh, dia lah polis tak bagi masuk. Tak ada masalah. Apa masalahnya? Nak kena isi tamarna. Dia pun isi lambat, tak dapat masuk Raudah. Masalah sangat ke? Tak dapat masuk Raudah. Yang penting sembahyang dalam Masjid Nabawi. Bila salat dalam Masjid Nabawi dapat dah 1000. Walau tak masuk Raudah. Walau tak masuk Raudah. Dah tak masuk Raudah, tak dapatlah pergi kubur Nabi dah. So, kena betul kan? Kita pergi Masjid Nabawi kerana disuruh pergi sana untuk salat di dalamnya. 1000 pahala. Ziarah kubur Nabi tak dinyatakan seumpama melawat 1000 kubur Nabi. Tak ada. Dan kalau dia tak ziarah kubur Nabi sekalipun, disebabkan mungkin dah jam dan sebagainya, tak menjadi masalah pun. Tak menjadi masalah pun. Dan Nabi suruh salawat kepadanya mana-mana saja kamu berada tak? Kerana salawat kamu itu akan sampai kepadaku, kata Nabi SAW. La taj'al qabri, dan jangan jadikan kuburku itu wathanan yu'bad, dan jangan jadikan kuburku itu tempat apa? Beraya. Apa maksud beraya? Pergi balik, pergi patah 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 balik. Hari ni pergi kubur subuh, pergi kubur Nabi. Balik hotel. Sehari sembahyang duha pula kat Masjid Nabi, pergi kubur lagi. Lepas dah duha pula pergi kencing pula tandas. Pergi masuk pula, pergi lagi kubur Nabi. Dah kencing pula zuhur pula, masuk lagi kubur Nabi. Lepas dah kencing zuhur tu, pergi pula berjalan, pergi beli shopping ke apa, masuk balik tengok kubur Nabi. Itu tak disuruh. Itu tak disuruh. Itu bidah. Marah pula kata bidah pula. Ada mula ziarah kubur Nabi bidah. Sebab orang kafir ni kan disebut najis kan. Tapi dia pakai sesuatu yang dianggap mulia oleh orang kita. Kerana dekat gym mana ada orang kafir, dia pakai gym logo capal. Dia pakai topi logo capal. Boleh ke Ustaz? Dia pakai gambar babi pun tak ada masalah. Apa tak lagi dia pakai benda-benda hal lain. Orang kafir ni tak payah cakap lah. Orang kafir ni lantak pi lah. Dia nak buat apa pun, dah dia kafir nak macam mana. Kau dia kafir pun nak pakai salib ke, nak pakai bulan bintang ke, nak pakai apa lagi, nak pakai gambar Sami Buddha ke, nak pakai hari ni dia pakai Sami Buddha, besok dia pakai padri punya baju, besok dia pakai ustaz punya baju. Dia kafir lantak pi lah dia. Tak ada apa masalah ni, lantak lah dia. Orang kafir pakai pula kepiah dengan serban boleh? Suka hati dia lah. Lantaklah dia nak ambil feel jadi tuanku. Tak ada masalah. Dia nak pakai capal. Dalam Islam, kita tak ada logo. Dalam Islam, kita tak ada logo. Logo bulan dengan bintang, itu bukan logo Islam. Memanglah banyaknya negara ambil bulan dan bintang lambang Islam. Lambang Islam. Tapi Islam tak ada lambang. Islam tak ada lambang. Bahkan tak boleh pun menjadikan lambang pula. Dan diagung-agungkan lambang. No. Islam tak ada lambang. Pergi masuk masjid, tak ada depan tu, tak ada bulan bintang. Tak ada menjadi masalah. So orang kafir, dia nak buat apa pun lantak api dia. Dia nak pakai logo capal pun suka hati dia. Sebab logo capal bukan logo Islam. Logo capal bukan logo Islam. Dia pun pakai baju bendera Malaysia.
ada bulan bintang. Boleh tak boleh? So kata dia lah. Kerana bulan bintang itu pada bendera melambangkan Islam. Itu interpretasi orang lah. Kita yang menginterpretkan demikian. Tapi untuk Islam, adakah ada logo? Tak ada logo. Tak ada tiba-tiba guna cross. Cik. Tak ada. Tunjuk cross, hantu takut. Tunjuk bulan bintang, hantu takut. Bulan bintang brand baju Ustaz. Bulan bintang brand baju Melayu. So Islam tak ada logo. Orang kafir dia nak pakai apa-apa, dia nak pakai jubah sekalipun. Abu Jahal kan dah dulu daripada dia. Abu Jahal dah dulu pakai serban, dah pakai jubah daripada dia dah. So tak ada masalah pun. Boleh belaka. Yang penting orang Islam je jangan tiru pakaian khas orang kafir. Tak boleh. Wallahu a'lam. Bila pergi umrah, ada orang pun suruh kirim salam kat Rasulullah. Kita naik kapal terbang. Sebelum naik kapal terbang, nak pergi airport. Daripada rumah kita nak pergi airport pun dah sejam. Hak orang yang tolong bagi kirim salam tu, dia selawat. Dah sampai selawat dulu sebelum kita sampai Madinah. Selawat kawan tu sampai dulu sebelum kita sampai airport KLIA. Yang sibuk nak kirim tu kenapa? Tak payah kirim. Hantar saja flying kiss. Sampai terus kepada Rasulullah. Dan kerana Nabi kata, jangan jadikan kuburku tempat pergi balik. Selawatlah kepadaku di mana saja kamu berada. So tak payah kirim salam kepada Rasulullah. Tidak sunnah dan tidak masyru'. Yang penting salawat kepada Rasulullah kena banyak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang akan datang kita sambung hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.